kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, benar kami membutuhkan Engkau. 是的，上帝，我们需要你， Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. 我们不能够自己单独走， Kami terlalu lemah ya Tuhan. 我们太软弱了。 Karena itu Tuhan, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. 因此，今天我们来到你面前，求你用你的话语牵引我们。 Kami memohon Engkau menunjukkan jalan yang Kau kehendaki untuk kami jalani di tengah-tengah masa-masa seperti ini ya Tuhan. 也求主帮助，在这样的非常时期，求你用你的话语指引我们的道路。 Tuhan, ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. 我们来到你面前，要思想你的话， Mohon Engkau berbicara kepada setiap kami. 求你对我们每个人说话。 Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. 圣灵上帝对我们每个人说话， Sehingga Tuhan, kami boleh beroleh kekuatan dan kami dituntun dalam jalan-Mu ya Tuhan. 以致我们能够重新得力，能够在你的牵引当中行走。 Tuhan berkati kedua hamba-Mu, 求你赐福两位仆人， pakai kedua hamba-Mu dalam keterbatasan dan kelemahannya. 在一切软弱当中使用你两位仆人。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹们，早上平安的。 Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-27. 今天我们要思想的话语是取自诗篇27篇， Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. 我们只用印尼文来阅读。 Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. 你们在各自的圣经中观看。 Aman dalam perlindungan Allah, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Saudara, Kyle Idleman dalam bukunya Don't Give Up menceritakan kisah soal seorang perenang wanita bernama Florence Chadwick. 各位兄弟姐妹，有一个作家叫做 Kyle Idleman， 他在他的书里面，就是他的题目叫做“千万不要放弃”。 Perenang wanita, Florence Chadwick ini adalah perenang wanita pertama di dunia yang berhasil berenang bolak-balik mengarungi terusan Inggris, Saudara. 这个作家他所的这本书里面是记载一个女游泳健将，名叫 Florence Chadwick 的。她是一个第一个的游泳女健将呢，从她在那个英国的那个运河里面来往的游遍这个河。
Bapak Saudara, jaraknya diperkirakan sekitar 42 mil atau 67 kilometer, Bapak Saudara. 它的距离大概是42个英里，或者是大概67个公里， Luar biasa bukan, Bapak Saudara? 是不是很非凡？ Satu kali Florence ini mencoba untuk berenang menyeberang dari Pulau Catalina ke pantai Carolina, Bapak Saudara. 那么有一天呢，这个 Florence 就设法要从这个Catalina 的一个小岛游到另外一个河边，叫做 Carolina 的那个海边。 Bapak Saudara, saya tidak tahu berapa jauh jaraknya, 我并不知道它的距离有多远， tapi yang jelas adalah Florence sudah berenang selama 16 jam lebih, Bapak Saudara. 但是我晓得这个 Florence 已经连续游了16个小时。 Dan ketika Bapak Saudara jarak menuju garis akhir kurang dari 1.600 meter, Florence memutuskan untuk menyerah. 但是在距离大概还有1000多个米的时候呢，这个 Florence 就决定要停下来。 Bapak Saudara, dia sudah berenang 16 jam lebih dan jarak tinggal 1.600 meter, dia berhenti. 你想想，他已经游了16个小时，在距离还剩下1600米的时候，他却停下来 Bapak 了。 Saudara, apa yang membuat Florence menyerah? 是什么让他放弃呢？ Apa yang membuat ia berhenti? 为什么他会停止呢？ Bapak Saudara, Florence berhenti bukan karena ia kelelahan. 那么 Florence 他停下来，并不是他已经太疲惫 Ia 了， berhenti bukan karena ia kram atau mengalami hipotermia. 也不是因为他是抽筋或是遭遇一些其他的问题， Ia berhenti bukan karena ia bertemu dengan ubur-ubur beracun. 或者他也不是因为有遇到一些有毒的海蜇， Juga bukan karena ia dihadang oleh kawanan hiu dan paus pembunuh, Bapak Saudara. 也不是面对了一群的鲨鱼或是虎鲸。 Bapak Saudara, Florence berhenti karena ia dihadang oleh kabut tebal, Bapak Saudara. 那么 Florence 停下来，是因为他面前被一片浓雾给遮盖了。 Ia berhenti karena ia dihadang oleh kabut tebal yang membuat ia kehilangan pandangan. Ia kehilangan arah di mana pantai itu berada, Bapak Saudara. 他停下来，因为这个浓雾完全遮盖了他的方向，他不知道要往哪里游，也不知道往哪里去。 Ia tidak tahu dia harus berenang kemana, ia kebingungan, ia mulai panik, ia frustrasi, dan akhirnya ia menyerah, Bapak Saudara. 他不知道他应该往哪里去，结果呢，他就非常的沮丧，不知所措。到后来，他放弃了。 Bapak Saudara, ketika merenungkan kisah Florence Chadwick ini, saya menemukan korelasinya dengan kehidupan kita manusia. 当我思想这个 Florence 故事的时候，我就想这个故事跟我们的现实生活有很深的关联。 Bapak Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita manusia, 很多时候，在我们的人生路途当中， permasalahan, kesulitan, pergumulan yang bertubi-tubi bisa terasa seperti kabut tebal yang sedang menghadang di depan perjalanan kita. 一连串连续不断的一些的问题、一些的挣扎、一些的困难，就好像这个浓雾囊住我们的那个前面的 Sehingga di 道 tengah 路一样。 seluruh pergumulan itu banyak orang menjadi kebingungan dan frustasi, Bapak Saudara. 以致在这样的挣扎当中，很多人就已经不知所措，并且非常的沮丧。 Persoalan, penyakit, penderitaan, kesulitan ekonomi, ancaman yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, 一切的问题、一切的挣扎、一切的经济问题，还有一些没完没了的一些问题，让我不知所措。 bisa terlihat seperti badai besar yang mengamuk dan memporak-porandakan kehidupan, kenyamanan, dan seluruh rencana mimpi-mimpi indah kita. 就好像起了大风暴一样，完全的搅乱了我们生活的步伐，搅乱了我们一切的计划。 Karena itu banyak orang dalam keadaan seperti ini bisa menjadi marah, bisa menjadi kecewa. 因此，很多人在这样的情形当中会生气，也会失望。 Namun saudara, tidak sedikit juga orang-orang di tengah keadaan ini menjadi ketakutan, frustrasi, akhirnya kehilangan semangat dan menyerah. 也有很多人在这样的情形当中呢，他们非常的挂虑，非常的担心，非常的害怕，也到最后他们就放弃了。 Saudara, saya kira berapa waktu belakangan ini di tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin menggila dan kita tidak tahu akan sampai kapan. 各位兄弟姐妹，在最近这个新冠病毒的那个疫情当中呢，很多人我们不知所措，不知道这个什么时候才会结束。 Awan gelap krisis ekonomi yang sudah ada di depan mata.
还有一些黑源，还有一些经济的问题，近在我们眼前。 Kesulitan dan penderitaan hidup yang sudah bertambah, masa depan yang tidak menentu, kemungkinan kehilangan pekerjaan, banyak hal ini sudah menempatkan banyak orang dan mungkin kita di tengah kabut tebal dan badai kehidupan. 很多问题已经产生了，我们不只是面对的一些的生活问题，还有一些的经济问题，还有一些种种的挣扎，并且也有人也会遭到一些工作上的一些问题，或者是一些健康上的问题。我们不知道这个什么时候才会能够结束。 Bapak Saudara, yang menjadi permasalahan adalah apa yang harus engkau dan saya lakukan di tengah badai ini. 成为问题的是，在这样的风暴当中，你和我应该怎么做呢？ Kemana kita harus melangkah supaya tidak terperangkap dalam kebingungan, frustrasi, dan akhirnya menyerah. 我们应该往哪里走呢？才不会陷入这个不知所措的沮丧当中，并且导致我们最后放弃了。 Kemana kita harus melangkah ketika semua pintu sepertinya tertutup? 我们要往哪里去呢？当我们觉得每一扇门都已经关闭了。 Bapak Saudara, itulah yang engkau dan saya hari ini harus pelajari dari Daud di dalam Mazmur pasal 27. 这是我们今天在诗篇27篇里面，跟大卫一起学习的。 Bapak Saudara, Daud memang tidak sedang berhadapan dengan pandemi atau krisis ekonomi, Bapak Saudara. 原本大卫并不是面对着这个瘟疫的问题，或者是经济上的问题。 Tetapi Bapak Saudara, apa yang dihadapin Daud bukanlah pergumulan ringan yang bisa dipandang sebelah mata. 但是大卫所遇见的问题，并不是轻微的问题，是不顾一切的问题。 Bapak Saudara, urusan yang dihadapin Daud adalah urusan hidup mati. Nyawanya sedang diincar, hidupnya sedang di ujung tanduk. 那么大卫所面对的问题呢，就是生死的问题，他的生命已经危在旦夕，很多人要追杀他。 Bapak Saudara, di ayat 12 Mazmur 27 Daud berkata bahwa lawan-lawannya sedang gencar-gencarnya berfitnah dan bersaksi dusta untuk menghancurkan dia. 在第12节的时候，大卫说，他的敌人呢，遂其所愿，妄作见证和口吐凶言，要起来攻击他。 Di ayat 2 dan 3 Daud menggambarkan bahwa ada penjahat-penjahat yang sedang menyerang dan mau menghabisi nyawanya. 那么在第2、第3节呢，大卫说他的仇敌呢，要起来吃他的肉和令他跌倒。 Ada sederetan besar tentara yang sedang mengepung dan berperang melawan dia. 也有军兵安营攻击他。 Bapak Saudara, ada awan gelap dan kabut tebal yang juga sedang menyelimuti perjalanan hidup Daud. 所以在大卫的路当中，也有浓雾，还有一些的问题拦住他的去路。 Karena itu Bapak Saudara, saya kira penting sekali bagi kita untuk melihat bagaimana respon Daud. 所以我觉得呢，对我们每个人都是非常重要的。我们要看看大卫的反应是如何， Dan penting bagi kita untuk meneladani respon Daud itu. 也对我们也很重要。我们要效法大卫这样的一个回应。 Sehingga di tengah krisis yang kau dan saya hadapi hari ini, kita tidak frustrasi, kita tidak putus asa, kita tidak menyerah dan kalah. 好，让我们在面对当今的问题当中的时候，我们不会放弃，也不会不知所措，也不会导致我们不知道应该怎么做。 Bapak Saudara, ada 2 respon Daud, mari kita perhatikan satu persatu. 那么大卫有2个反应，让我们一个一个的来读。 Hal pertama yang dilakukan Daud di tengah krisis kehidupannya adalah 第一件就是大卫在面对一些的危机的时候，他做的是什么？ ia memusatkan pandangannya kepada Tuhan yang berdaulat dan berdiam dengan tenang di dalam hadirat Tuhan itu. 他专注于那个有权的上帝，并且安静在他的面前。 Ia memusatkan perhatiannya kepada Tuhan dan ia diam dalam hadirat Tuhan itu. 他全心贯注的关注于上帝，并且安静在他面前。 Bapak Saudara, Mazmur 27 ayat 4 berkata demikian. 诗篇27篇第4节这样子说： Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. 有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求， Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. 就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。 Bapak Saudara, Daud berkata, satu hal telah ku minta, inilah yang kuingini. 大卫说：“有一件事我曾寻求，这是我所要的。” Bapak Saudara, di tengah krisis itu Daud berkata bahwa ada satu hal dan hanya satu hal yang ia minta. 在这样的危机当中，大卫说有一件事是他所求的，他也要曾寻求。 Ada satu hal dan hanya satu hal yang ia mohon, dan kalau ia dapat satu hal ini cukup.
只有一件事，有一件事，只有他祈求的。如果他已经得到了这件事情，就已经足够了。 Hanya satu hal yang sedang ia inginkan, yang ia rindukan, yang ia perjuangkan, yang ia kejar. 只有一件事，他所思念的，他所要的，他所追求的， Hanya ada satu jeritan hatinya. 他的心中只有一个呼求， Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. 就是一生一世住在耶和华的殿中， Memandang kepada kemurahan, keindahan, keagungan Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan itu. 瞻仰上帝的荣美、上帝的美善、上帝的恩典， Saudara, menarik sekali bukan? 这是非常的出奇吧？ Di tengah krisis besar yang ia hadapi, 在他面对的大危机当中， hal pertama dan utama yang muncul di dalam pikiran Daud, 在他的脑海中，第一出现是最重要出现的。 hal pertama dan utama yang menguasai pikirannya bukan tentang pembalasan kepada mereka yang mau mencelakakan dia. 所以首要、最主要的，并不是他要报复那些追杀他的人。 Hal pertama dan utama yang muncul bukan tangisan, mohon perlindungan, mohon pertolongan. 他第一次和首要所思想的，并不是他哭泣或是呼求上帝的帮助。 Hal pertama yang muncul bukan tangisan permohonan supaya dibela. 他第一次和首要所出现的，并不是他哭泣，好让上帝能够维护他。 Tapi hal pertama dan utama yang muncul di pikirannya adalah ia rindu kepada bait Allah, Bapak Ibu Saudara. 但是最主要第一件事所出现在脑海里，就是他科目在上帝的殿中。 Saya percaya yang dia rindukan bukan bangunan bait Allahnya, Bapak Ibu Saudara. 我相信他所思念的，并不是那个圣殿的建筑物。 Yang ia rindukan adalah Tuhan yang menyatakan kehadirannya di bait Allah itu. 而是所思念的，就是那临在圣殿中的上帝。 Ia rindu masih merasakan boleh dekat dengan Tuhan yang hadir. 他科目呢，能够亲近那临在当中的上帝。 Di tengah krisis yang bergejolak di hidupnya, ia rindu bisa melihat Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkasih karunia, Tuhan yang penuh kemuliaan dan kemurahan itu hadir. 在他所面对一些危机当中，他看到圣殿中上帝在那边坐在宝座上，上帝那边掌权，上帝那边施展他的慈 Dan 爱， ia rindu diam di hadirat Allah itu. 并且他思念能够住在圣的殿中。 Bapak Saudara, kenapa seperti itu? 那么为什么这样呢？ Karena bagi Daud Allah adalah sumber keamanannya. 因为对于大卫，上帝是一些平安的源头。 Sepanjang Allah yang berdaulat, Allah yang besar, Allah yang agung dan sempurna itu hadir, 只要那个有主权的、充满权柄、有全能的上帝临在当中， dan ia bisa dekat dengan Allah itu, 而且他能够亲近这样的上帝， itu sudah cukup bagi dia. 对于他这已经足够了。 Keadaan boleh kacau, keadaan boleh terlihat tidak terkendali, keadaan bisa terasa mencekam dan merusak tanpa kepastian. 那么他面对的其实可以很混乱，或是可以也很紧张，可以说很危险，但是呢，这一切他都不在乎了。 Sepanjang ia masih bisa memandang Tuhan, 只要他还能够瞻仰上帝， sepanjang ia masih bisa melihat Tuhan yang bertahta itu, 只要他还能够看在上帝在那边坐在宝座上， ia akan merasa aman dan tenang. 他就会觉得平安无事， Ia tidak takut dan tidak gemetar. 他不再害怕，不再颤抖。 Ia bisa menegakkan kepalanya di tengah berbagai persoalan yang ia hadapi. 他所面对的问题当中，还能够抬起头， Bahkan ia bisa menaikkan syukur, membawa persembahannya dengan sorak-sorai kepada Tuhan. 并且能够献上感恩，能够唱诗赞美歌颂上帝。 Bapak Saudara, itu yang dikatakan Daud di dalam ayat 1 sampai 3 dan ayat 5 dan 6. 那是大卫在第3节和第5、第6节所说的话 Bapak。Saudara, kenapa seperti itu? 为什么会这样呢？ Karena bagi Daud Allah adalah terangnya di tengah segala kegelapan dan kekacauan因为 yang 对 sedang terjadi. 对于大卫呢，上帝是他所面对的一些的黑暗问题当中的亮光。 Allah adalah penyelamatnya yang akan melepaskan dia. 上帝是他的拯救，必要释放他。 Allah adalah tempat persembunyiannya dari pengejaran musuh-musuhnya. 上帝是那些追赶大卫的人的避难所。 Allah adalah gunung batu perlindungannya 上 di 帝是 hadapan musuh yang mau membinasakan dia. 在那些要毁灭他的敌人面前，上帝是他的磐石。 Bapak Saudara, tentu Daud tidak berpikir bahwa Allah otomatis akan membuat ia steril dari masalah dan masalahnya langsung selesai. 大卫清楚地晓得，上帝并不是那个能够让他免于一切的困难，或是他的问题能够马上解决的。 Tapi yang Daud ketahui adalah 但是大卫所知道的， mau sebesar apapun masalah yang ia sedang hadapi, 无论他面对的问题有多大，
mau segawat apapun keadaannya, 无论情势多么的危急， sepanjang Tuhan hadir, 只要上帝临在当中， sepanjang Tuhan yang agung dan mulia itu bertahta, 只要那个又崇高又荣耀的上帝在那边做王， hidupnya aman di dalam genggaman Tuhan itu. 他的生命活就平安了，也不再惧怕了。 Bapak Saudara, menariknya kalimat ini adalah kalimat yang diungkapkan oleh seorang Daud, Bapak Saudara. 所以很有趣的，这样的话呢，是从大卫的口中说出来的。 Kalimat ini diungkapkan oleh seorang Daud yang mempunyai banyak hal yang lain yang ia bisa andalkan, Bapak Saudara. 大卫呢，有其他很多东西是他可以依靠的。 Ia seorang raja, ia punya kuasa, ia punya sumber daya, Bapak Saudara. 他是一个君王，他掌权，并且有很多的资源。 Ia punya prajurit, ia punya banyak pahlawan yang gagah perkasa. 他有很多的军兵，也有很多的英勇的军官， Ia sendiri seorang ahli perang. 而且他自己本身也是个战争专家。 Tapi Bapak Saudara, dalam semua itu ia menemukan tidak ada satupun yang memberikan rasa aman bagi dia 从这 selain Tuhan dan diam di hadirat Tuhan. 从这些种种，他只能够看到，唯有上帝才能够使他得到平安，而不是依靠他所拥有的。 Bapak Saudara, di tengah kondisi kita hari-hari belakangan ini, 各位兄弟姐妹，在我们最近的情形当中， Bapak Saudara, apa satu hal yang engkau dan saya inginkan? 你和我所需要的一件事是什么呢？ Apa satu hal yang engkau dan saya kejar, Bapak Saudara? 我们所追求的一件事是什么呢？ Apa satu hal yang engkau dan saya rindukan untuk kita dapatkan? 对于你和我，一件是什么样的事是你所渴慕得到的呢？ Bapak Saudara, di tengah awan gelap dan badai yang sedang mengamuk ini, apa yang memberikan engkau dan saya ketenangan dan rasa aman? 在这般风暴当中，还有一些浓雾当中，是什么东西让你和我能够心里得平安呢？ Adakah rasa tenang kita peroleh dari memandang Tuhan yang berdaulat dan diam di hadiratnya? 我们是否在那个充满主权的上帝面前、安静他面前，我们才能够心得平安呢？ Bapak Saudara, COVID-19 dan segala kompleksitas masalah yang mengikutinya 各位兄弟姐妹，最近的新冠病毒还有一切种种的问题， telah mengungkapkan kebenaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah dan rapuh, Bapak Saudara. 已经揭开了我们都是一些脆弱和软弱的人， Siapapun kita. 无论我们是谁。 Dan keadaan hari-hari ini juga menunjukkan bahwa tidak ada apapun, tidak ada sistem keamanan apapun di dunia ini yang bisa benar-benar menjamin kita aman, Bapak Saudara. 也能够证明了，世上没有任何东西，也没有任何的治安系统能够使我们真正的感到平安。 Materi bisa hilang begitu saja. 我们的物质能够失去， Kesehatan bisa merosot begitu 我们 saja. 健康也会下跌， Jabatan dan pekerjaan bisa hilang. 我们的工作和事业会失去， Popularitas bisa lenyap. 我们的名望也能会失去， Relasi dan koneksi bisa mentok dan rusak, Bapak Saudara. 我们的之间的关系也会到尽头。 Akhirnya dalam semua ini kita menemukan bahwa rasa aman yang kokoh dan pengharapan yang kekal hanya ada dalam pribadi yang lebih besar dari kita dan lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. 那么，因此在这些种种呢，我们能够训到，只有上帝是我们这些问题的那个源头，这问题解决问题的源头，也只有他能够掌控一切。 Rasa aman, pengharapan yang kekal dan rasa damai sejati itu hanya ada di dalam Allah. 那么，我们得到的平安，得到一些喜乐，唯有在上帝当中，我们才能够得到。 Jadi saudara, mengapa Allah? 为什么上帝呢？ Karena tidak ada tempat di mana ia tidak hadir. 因为他无所不在， Tidak ada kondisi yang di luar kontrol dan pengetahuannya. 没有任何东西在他的掌控以外， Tidak ada satupun rencana dan kehendaknya yang akan gagal. 没有任何他的计划或是旨意是会失败的。 Tidak ada satupun yang lebih berhikmat, lebih bijak, lebih kasih, lebih berkuasa dari dia. 没有任何比他更有智慧、更有权柄、更有主权、更有智慧。 Tidak ada hukum yang ada di atas dia. 没有在他以外，没有任何的律法。 Ia sempurna dalam segala jalannya, tidak ada cacat dalam karakternya. Ia pusat dari segala yang baik dan benar. 它是一切问题的源头，而且它是一些帮助的源头，而且没有在它以外，我们别无帮助。 Ia tidak pernah melupakan janjinya, ia pasti akan menggenapinya. 他从不忘记他的应许，他肯定会成就他的应许。 Karena itu Bapak Saudara, adakah tempat yang lain yang lebih aman? 是否有其他这些地方更加的安全呢？
Bapak Saudara, Allah yang sama hari ini mengundang engkau dan saya 同样的，上帝今天邀请我们， untuk memandang kepada Dia dan berlindung diam di dalam hadirat-Nya. 我们要仰望他，并且安静在他的面前。 Jika engkau merasa hidupmu begitu terancam hari ini, engkau merasa engkau begitu frustrasi, engkau kebingungan dan hampir menyerah, 如果你今天面对一个问题，让你觉得很沮丧，觉得不知所措，觉得你要放弃， mari lihat Allah yang sama membuka tangannya mengundang engkau dan saya datang kepada Dia. 让我们仰望同样的一位上帝，他已经敞开双手，邀请我们来到他的面前。 Dan mari bersama dengan Daud kita berkata, 那我们一同与大卫，我们这样子说： hanya satu hal yang kuingini dan inilah yang kurindukan. 有一件事我曾寻求，我仍要寻求， Diam di hadirat Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Nya, menikmati hadirat-Nya seumur hidupku. 就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。 Bapak Saudara, itu hal yang pertama. 这是第一件事， Itu respon pertama dari Daud. 这是大卫的第一个反应。 Apa respon Daud yang kedua? 那么大卫第二个反应是什么？ Respon Daud yang kedua adalah di tengah krisis kehidupannya, ia dengan iman menantikan Tuhan menggenapi karya-karya Tuhan. 就是大卫在他一切的问题和挣扎当中，他靠信心等候上帝成就他的大功。 Bapak Saudara, di tengah krisis kehidupannya, apa yang dilakukan Daud? Dengan iman menantikan Tuhan mengerjakan karyanya. 在大卫的一切的问题和挣扎当中，他做了什么呢？他只是靠信心的等候上帝成就他的大 Bapak 功。 Saudara, perhatikan Mazmur 27 ayat 13 dan 14. 让我们注意诗篇17篇第13和14节， Daud berkata demikian. 大卫这样说： Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 我若不信，在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已上当了。 Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. 要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和华。 Bapak Saudara, saya kira di tengah pergumulan dan penderitaan atau kesulitan, hal yang paling sulit dan paling menjengkelkan untuk dilakukan adalah menunggu. 各位兄弟姐妹，我觉得在我们的一切的挣扎当中、一些困难当中，唯一一件事让我们觉得很厌烦的，就是要等候。 Bapak Saudara, semua orang pasti pengen awan gelap dan permasalahan kehidupannya segera berlalu dan keadaan kembali normal. 每个人都希望这些问题、这些乌云都能够尽快的过去，好让他们生活能够恢复正常。 Nah, masalahnya pada kenyataannya tidak selalu seperti itu, Bapak 但是 Saudara. 现实中并不是如此。 Bahkan sering kali pada kenyataannya kita harus menunggu. 那很多时候在我们生活当中，我们都必须等待。 Keadaan sepertinya belum berubah, bahkan makin parah dan tidak tahu kapan akan berakhir. 事情问题好像没有好转，反而越来越坏。 Bapak Saudara, menunggu seperti itu menempatkan kita dalam ketidakpastian. 这样的等待的时刻，让我们陷入一个不确定的时刻， Tidak tahu sampai kapan, tidak tahu berapa lama lagi. 不知道到什么时候，不知道还有多久。 Bapak Saudara, bukan hanya itu, menunggu seperti itu membuat kita rasa tidak berdaya. 也不是如此，这样的等待让我们好像是没有能力， Karena kita tahu kita tidak sedang mengendalikan keadaan, kita sedang dikendalikan. 因为我们不能够控制一切，而是我们被控制。 Bapak Saudara, namun yang paling berat adalah menunggu seperti ini seringkali membuat kita merasa sendirian dan ditinggalkan. 但是最沉重就是在这样的等待当中，我们觉得我们是独自一个人被撇下了。 Menunggu dengan keadaan yang tidak berubah seringkali membuat kita merasa kita didiamkan, diabaikan. 很多时候，这样的情形当中，我们觉得我们被忽略了，被别人撇弃了。 Menunggu di tengah keadaan yang tidak terlihat membaik seringkali membuat orang merasa Tuhan sudah membuang, Tuhan sudah meninggalkan, Tuhan tidak peduli, Tuhan menutup telinganya dari seruan-seruan kita. 在这样的情形当中，这样挣扎当中，我们仿佛觉得上帝已经不管我们了，上帝已经撇弃我们，并且掩耳不听我们的祈求和呼求。 Tapi saudara, menarik sekali dalam Mazmur 27 ini, 就非常有趣的，在这诗篇27篇， Daud menunjukkan bahwa menunggu bagi dia adalah sebuah latihan sekaligus sebuah ekspresi iman, Bapak Saudara. 对于大卫呢这个诗篇他等候呢是一个机会，让他能够等候耶和华，并且能够操练他在等候当中寻求耶和华的面。 Dua kali Daud berkata, nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. 大
大卫2次说了要等候耶和华，我再说要等候耶和华。 Dan di tengah dua kalimat itu ia mengapit sebuah kalimat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 并且在这当中，他加上一句是当壮胆，当坚固自己心。 Saudara, menunggu adalah latihan untuk meletakkan kepercayaan pada Allah dan karakternya yang tidak pernah berubah di tengah keadaan yang terus berubah. 那么操练呢，是要这个等候是操练我们的信心，让我们要等候上帝，等候那个从不改变的上帝所推上功。 Menunggu adalah latihan untuk meletakkan kepercayaan pada Allah yang baik, Allah yang mendengar, Allah yang hadir, Allah yang meratap bersama dengan kita sekalipun keadaan terlihat seolah-olah Allah sedang absen, saudara. 那么等候是操练我们的信心，好让我们能够仰望，我们能够知道那个我们可以依靠充满慈爱、充满主权、充满权柄的上帝。 Menunggu adalah latihan untuk percaya melampaui perasaan-perasaan kita, saudara. 那么等候是操练我们能够相信超过我们眼所见的。 Menunggu adalah latihan untuk percaya bahwa Allah yang berdaulat itu sedang berkarya walaupun keadaan sepertinya tidak berubah. 等待呢是操练我们要看见那个有权柄的上帝正在动工，在动起闪功。 Menunggu adalah latihan untuk percaya bahwa Allah selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. 等待是操练我们晓得上帝是永远准时的，他从不迟到帮助我们。 Menunggu adalah latihan untuk melihat melampaui apa yang dapat dilihat dengan mata. 那么等待是操练我们能够看见我们眼所见的。 Menunggu adalah latihan untuk menyerahkan kendali kepada Allah dan memberi diri dikendalikan oleh Allah. 那么等待是操练我们能够让上帝掌权，让上帝来掌管我们的一切。 Menunggu adalah latihan untuk menguatkan dan meneguhkan iman di dalam diri Tuhan. 那么等待是操练我们在基督里能够坚固我们的心，能够坚固我们的信心。 Saudara, di tengah-tengah pergumulannya Daud mengungkapkan kegelisahannya dengan jujur kok. 那么在大卫的挣扎当中，他很坦诚地吐露他的心声。 Saudara boleh lihat ayat 7, ayat 9, dan ayat 12. 我们可以看到第7节、第9节和12节。 Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. 耶和华，我用声音呼吁的时候，求你垂听，求你连续我，应允我。 Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka, jangan membuang aku, jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. 不要向我掩面，不要发怒赶住仆人，求救我的神啊！不要丢弃我，也不要离开我。 Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. 求你不要把我交给敌人。 Saudara, kalau lihat kalimat-kalimat ini ada semacam kesan bahwa Daud sedang merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa diabaikan. 从这句子里，我们可以看到，大卫仿佛是独自一个人，觉得被撇下，觉得不被别人所顾 Ada kesan 念。 juga masalahnya tidak kunjung selesai, bahkan makin buruk, saudara. 也有这样的感觉，说问题没完没了，反而会更加的恶化。 Tapi saudara, Daud tidak membiarkan dirinya tenggelam di sana. 但是大卫并不任由自己沉溺在这些悲伤中， Ia belajar mengokohkan otot-otot imannya kepada Tuhan. 他学习在主里能够坚固他的信心。 Ia belajar menaruh percayanya pada Tuhan yang tidak berubah, yang berdaulat dan hadir di sana tidak meninggalkan dia. 他要相信那位从不改变、在充满主权的上帝。 Itulah sebabnya kemudian dengan yakin ia bisa berkata, sekalipun semua orang meninggalkan aku, ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. 所以他很坚固的说：“我的父母离弃我，耶和华必要收留我。” Itulah sebabnya ia bisa berkata di ayat 13, bahwa ia bisa berkata Tuhan pasti akan menuntun aku di jalan yang rata, menunjukkan jalannya kepada aku. 因此呢，他很坚固的说：“上帝将要他的道路指示大卫，引导他走平坦的路。” Dengan yakin ia berkata, saya pasti akan melihat kebaikan di dunia orang hidup. 他也肯定的说：“我要在活人看到他的美善。” Karena Daud tahu ia tidak menantikan sesuatu yang gelap dan tidak pasti. 因为大卫知道，他所等待的不是一些黑暗，不是不肯定的事情。 Ia menantikan Allah yang pasti. 他等候的是那个确定的上帝。 Saudara, saya kira hari ini Tuhan juga menempatkan engkau dan saya dalam keadaan menunggu. 我相信呢，今天上帝也把我们安置在这个等候的阶段当中。 Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa dengan tepat memprediksikan hari ini
keadaan yang kita hadapi akan sampai kapan, Bu Saudara. 没有人能够预测我们当今所面对的问题的局势什么时候才能够过去。 Gelombang yang satu belum selesai, sudah muncul gelombang yang kedua, Bu 那 Saudara. 么一波未平，一波又再起了。 Masalah ini belum selesai, di baliknya sudah muncul gelombang masalah yang lebih besar. 这个问题还没有结束，在后面又来了另外一个问题。 Namun Bu Saudara ingat, 但是我们要记得， menunggu ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melatih otot-otot iman kita. 等候呢是一个很好的机会，让我们能够训练我们的信心。 Menunggu seperti ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat sejauh apa selama ini kita tertanam dan berakar di dalam karakter dan diri Tuhan. 那么等待是一个机会，让我们能够操练自己，让我们能够晓得到底我们在主里扎根扎得多深。 Saudara, menunggu seperti ini adalah kesempatan untuk berakar lebih dalam. 那么这样的等待的机会，让我们能够在主里扎根更深。 Ini adalah kesempatan untuk percaya melampaui apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. 这是一个机会，好让我们能够操练自己，超过我们眼所见的，超过我们心所感受的。 Karena itu mari kita belajar, kuatkan dan teguhkan hati kita, mari kita menantikan Tuhan. 因此，我们要学习，要兼顾自己，能够壮胆，等候上帝动其善功。 Tapi saudara ingat, kita tidak menantikan sesuatu yang gelap dan tidak pasti. 你要记得，我们等待的不是一个黑暗的东西，不是不确定的东西， Kita menantikan Allah yang jelas dan pasti. 我们等待的是那个明确的、确实的上帝。 Bapak saudara, Paul David Tripp dalam bukunya Shelter in the Time of Storm, 那么另外一个作家，他也做这本书，就是在暴风中的避难所。 dia berkata seperti ini, Bapak saudara. 他这样子说。 Satu hal luar biasa yang harus diketahui dan dipegang oleh anak-anak Allah adalah 那么有一件事，世上的儿女必须持守、必须相信的，就是 Allah tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari kita. 上帝从来不向我们湮面， Allah tidak pernah membelakangi kita atau memalingkan wajahnya dan berjalan meninggalkan kita. 上帝从不向我们转身，离开我，走远离了我。 Allah tidak pernah menolak dan menelantarkan kita. 上帝从来不拒绝、撇弃我们， Allah tidak pernah akan menghempaskan kita. 上帝从不丢弃我们。 Misteri paling mulia dari hidup kita sebagai anak Allah adalah 我们作为上帝儿女，最神奇的就是 kita dipilih untuk senantiasa menikmati wajah Allah. 我们被拣选，永远的享受上帝的眼光， Untuk senantiasa menemukan senyum di wajahnya dan menerima pandangannya yang penuh kasih dan kemurahan. 永远在上帝的脸上看到他的笑容，看到他慈爱的。 Mengapa itu bisa terjadi? 为什么这些事情会发生？ Karena Kristus telah dengan rela menundukkan dirinya untuk mengalami penolakan dari Bapa, menggantikan kita. 因为基督亲自的经历了上帝撇弃他的情形。 Yesus dengan rela menanggung penolakan mengerikan. Yesus dengan rela menanggung, ya Allah memalingkan wajah dari dia. 基督呢，甘愿承担上帝的拒绝，上帝向他转脸，不顾他一切， Supaya engkau dan saya tidak perlu dan tidak pernah mengalami Allah yang memalingkan wajah dari kita. 好让你和我从来不会经历，从来不会感受到上帝已经湮灭不顾我们，转身不理我们。 Saudara, awan gelap mungkin memang sedang menghalangi pandangan kita. 所以兄弟姐妹，可能乌云正拦阻了我们的方向， Tapi Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita. 但是上帝从来不向我们湮灭不顾我们。 Ia ada di sana dan ia berdaulat. 他在那里，他是有主权的。 Saudara, minggu lalu kita baru memperingati Jumat Agung dan Paskah. 那么上个礼拜我们才一同纪念了受难节和复活节。 Apakah saudara pernah membayangkan betapa mengerikannya kondisi di hari Jumat dan Sabtu waktu itu bagi murid-murid? 我们是否能够想象，对于门徒们，这个星期五、星期六是多么暗淡的一天呢？ Seluruh dunia, seluruh harapan, seluruh hidup mereka hancur. 他们的全世界，他们的希望，他们的盼望都已经破灭了。 Masa depan mereka runtuh, hati mereka tercabik-cabik di dalam duka cita. 他们的未来破灭了，他们的心也破碎了。 Bapak Ibu Saudara, segelap dan sekelam apapun Jumat dan Sabtu itu 无论星期五、星期六是多么的黑暗，是多么的暗淡， akan berganti dengan Minggu Paskah yang terang benderang, gegap gempita dan penuh kemenangan.
将由充满光明、充满喜乐的复活节所带去。 Bapak Saudara, kita tidak sedang menantikan sesuatu yang gelap hari 我 ini. 们等待的不是一些黑暗的事情， Kita menantikan sesuatu yang pasti yang kita sudah saksikan 2000 tahun yang lalu. 我们所等待的是已经发生在2000年前的事迹， Minggu Paskah yang penuh kemenangan. 就是充满得胜的复活节。 Kan itu Bapak Saudara, di tengah keadaan hari ini mari kita menantikan Tuhan. 在这样的情形当中，让我们等候上帝。 Jumat dan Sabtu itu akan berlalu, 星期五、星期六会过去， akan berganti dengan Minggu Paskah yang penuh kemenangan. 取而代之的是充满得胜的复活节。 Karena itu nantikanlah Tuhan. 因此，我们要等候耶和华。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 让我们去低头祷告， Tuhan tolong kami, 主啊，帮助我们， Tuhan tolong kami. 主啊，帮助我们。 Di tengah keadaan kami, ajar kami memandang Engkau ya Allah. 在我们的情形当中，教导我们能够仰望你； Di tengah keadaan kami, ajar kami berlindung di dalam Engkau ya Allah. 在我们的情形当中，教导我们能护庇在你的荫下； Di tengah segala kegundahan kami, berikan kami kesempatan untuk merasakan damai yang melampaui akal yang hanya di dalam Engkau ya Tuhan. 教导我们在一切事情当中，让我们能够仰望你，并且扎根在你的里面。 Namun lebih lagi ya Tuhan, 但是比这个更多的， ajar kami percaya kepada Engkau. 教导我们能够相信你， Ajar kami percaya melampaui perasaan dan apa yang kami dapat lihat hari ini. 教导我们相信你，超过我们眼所见、心所感受的。 Ajar kami percaya kepada dirimu yang sempurna dan tidak pernah salah itu ya 教 Tuhan. 导我们仰望和相信你那完全的上帝。 Ajar kami percaya kepada Engkau yang penuh kasih dan menang ya Tuhan. 教导我们相信你是充满慈爱、充满得胜的上帝。 Itulah kekuatan dan perlindungan kami 那是我们的力量，是我们间的坚固。 di tengah badai dan awan gelap kehidupan ini ya Tuhan. 在我们的生活在黑暗和迷途当中， Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati Bapak Saudara sekalian. 上帝祝福大家。